أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum jami'an? Yang ada dengan saya pada hari ini alhamdulillah ada 6 orang. Ya, biasanya lebih ramai, cuma ramai juga yang bagi tahu saya hari ini tak dapat join sebab ada urusan-urusan yang lain lah. Saya doakan puan-puan semua yang semulah ya, yang ada sekarang ataupun yang masuk kemudian ataupun yang akan menuntut rakaman nanti sentiasa berada dalam lindungan dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, baik. Jadi puan-puan sekalian, hari ini yang bersama dengan saya ada, Puan Siti Aminah. Apa khabar Puan Aminah, sihat ke? Puan Aminah mungkin boleh buka mikrofonnya. Alhamdulillah sihat, Ustaz. Sihat ada Batuk batuk-batuk sikit. ke sesama ke tak ada Batuk sesama ada sikit. Batuk batuk dan sesama sikit orang kata Ya, musim. Tengah musim sekarang betul. Heeh. Okey baik, mudah-mudahan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah Baik, Puan Rahmah apa khabar hari ini? Kaifa haluki? Puan Siti Rahmah, min Negeri Sembilan. واحد من ولاية في ماليزيا. كيف حالك؟ أنا بخير معلم الحمد لله. الحمد لله الحمد لله في أحسن الحال ya Masya-Allah. Okay, syukran jazilan. Okay, tak ada batuk-batuk Puan Rahmah? Alhamdulillah baru sembuh. Alhamdulillah Masya-Allah. Okey baik, syukran jazilan. Puan Nosiah ya, min wilayati Gombak. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair. Dengar suara saya sayu macam tu. Suara Suara masih serak lagi ke? adalah sikit-sikit. Sikit-sikit Okey baik. InsyaAllah dah boleh ngaji dah. Okey, yang tu paling penting tu sebenarnya. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tadi pun Amin. okey Puan Ruhilah yang apa bagi tahu apa anak Puan Ruhilah sakit. Puan Ruhilah kan? Mudah-mudahan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesembuhan Allahumma shfiha shifaan ajilan ataupun kalau ucapan kita syafahallah. Kenapa bukan syafakillah? Kenapa bukan syafikillah? Kenapa syafahallah? Jawapannya kerana Kerana kita ada di depan mengucapkan kepada Dia. si dia. Kalau syafakillah ucapan untuk Ada kamu, awak. si kamu. Betul. Untuk awak. Itu ulang kaji sedikit untuk bahagian dhamir. Okey, dhamir yang bersambung, dhamir muttasil nama dia. Okey, mudah-mudahan dipermudahkanlah urusan anak Puan Siti Rohillah tersebut. Baik. Puan Zaitun min wilayah Kuala Lumpur. Kaifa haluki Puan Zaitun? Alhamdulillah ana bikhair muallim. Okey, ada demam-demam ke, ada semua ke, batuk-batuk ke? Tak ada. Alhamdulillah. Okey, sakit-sakit lutut ke ada? Tak ada Sakit lutut ada. Lutut biasa untuk yang berusia tu orang kata kes, standard case Tapi mudah-mudahan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga terus diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah harian Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, saya fikir jom kita kata kembali dalam kita punya perbincangan yang mana kita ada tergantung pada minggu lepas puan-puan sekalian alhamdulillah untuk sesi yang ke-15 pada hari ini kita nak sambung perbincangan kita pengolahan fi'il madhi mudhari' dan juga amar bagi fi'il yang berbentuk mahmuz. Bukan humus Kalau humus itu makanan. Puan-puan boleh orang kata nampak ataupun order makanan tersebut ada di kata mat'am Arabi ataupun Arabic restaurant lah. Okey, mahmuz yang bermaksud di dalam ejaannya itu ada huruf hamzah dan minggu lepas alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar puan-puan semua boleh jawab dengan baik untuk soalan pengolahan fi'il madhi bagi fi'il berbentuk mahmuz ini semuanya sama tepat tak ada masalah dia punya kaedah pengolahan itu sama saja
fi'il berbentuk salim maupun fi'il berbentuk mahmuz, cara olahan dia sama sahaja. Ya, cuma yang bezanya apa? Dalam ejaan fi'il mahmuz ini adanya huruf hamzah. Tak kisahlah pada huruf pertamanya atau huruf keduanya ataupun huruf yang ketiga, asalkan ada hamzah di dalam fi'il tersebut, itulah fi'il yang berbentuk mahmuz puan-puan sekalian. Cumanya pada minggu lepas kita ada tergantung sedikit dengan apa nama dia, cara meletakkan hamzah tersebut. Ramai yang keliru. Dan pada minggu lepas kita rasa macam saya pun naik buntu juga macam mana ni saya nak bantu. Sedangkan penulis Ustaz ataupun Dr. Yasir bin Ismail, Datuk Ismail Abbas almarhum, mufti, saya lupalah mufti negeri mana, bekas mufti lah, almarhum ayah kepada Dr. Yasin seorang ulama. Baik, puan-puan sekalian, kita walaupun penulis telah pun menulis jadual tersebut secara dengan ringkas, seringkas-ringkasnya, tapi puan-puan sekalian, kita masih lagi blur. Cumanya pada hari ini saya datang dengan satu ringkasan. Saya rasa kalau saya terangkan ini, insya-Allah puan-puan semua akan dapat tekniknya. Bagaimana? Begini. Saya terbuka pada whiteboard saya, puan-puan berikan perhatian mana saya punya whiteboard. Baik. Minggu lepas puan-puan sekalian, saya ada menuliskan satu kesimpulan tentang peletakan huruf hamzah tersebut. Okey, begini. Yang ini cara paling mudah Saya bagi tahu pada minggu lepas baris kasrah, ni saya bagi tahu, baris kasrah lebih baik ataupun lebih hebat ataupun lebih berkuasa daripada baris dhammah, manakala baris dhammah pula lebih berkuasa daripada baris fathah. Inilah yang saya bagi tahu pada minggu lepas. Ataupun puan-puan sekalian, untuk lebih orang kata membantu lagi information kita bagi peletakan huruf hamzah ini, sebenarnya dia senang saja, puan-puan sekalian, dia senang saja. Cumanya untuk cara nak ingat tu, dia mungkin ada problem sikit. Tapi tak apa, saya pun ada masalah yang sama juga, tetapi ini kira macam revision lah untuk saya dan kita semua puan-puan sekalian. Dia sebenarnya untuk peletakan hamzah ini pada sebutan dia tak ada masalah. Perempuan kalau nak jawab, tengok minggu lepas perempuan nak jawab tak ada masalah. Tapi bab nak eja ataupun bab nak tulis tu yang dia ada masalah sedikit. Jadi sedikit sebanyak saya kena pergi juga untuk bahagian peletakan hamzah, sama ada di atas huruf ya atau di atas alif atau di atas waw. Okey. Baik, pada minggu lepas saya terangkan begini. Baris kasrah lebih power daripada baris dhammah. Baris dhammah lebih power daripada baris fathah dalam kata pengaruhnya bagi peletakan huruf hamzah tersebut. Okey, ataupun begini, hari ini saya nak datangkan lagi satu. Okey, hamzah yang di atas ya ini lebih powerful daripada hamzah yang berada di atas waw. Manakala hamzah yang di atas waw lebih powerful daripada hamzah yang berada di atas alif. Okey, cerita dia macam ni puan-puan sekalian. Dia ada satu formula dia. Okey, puan-puan sekalian, kes dia ialah kalau hamzah tersebut, saya tuliskan huruf hamzah berbaris dengan baris kasrah ataupun huruf sebelum bagi huruf hamzah, huruf sebelum bagi huruf hamzah berbaris dengan baris kasrah, makanya puan-puan sekalian, wajiblah hamzah tersebut dia duduk di atas ya. Puan-puan sekalian, dia ada dua perkara saja, dua syarat saja yang menjadikan hamzah tersebut akan wajib ditulis di atas huruf ya begini. Satu, syaratnya hamzah tersebut sendiri berbaris dengan baris bawah atau baris kasrah. Yang kedua, huruf sebelum hamzah berbaris kasrah, maka hamzah tersebut akan duduk di atas huruf ya ini. Kalau hamzah tersebut, saya ulang lagi sekali hamzah tersebut
berbaris kasrah. Ya. Ataupun lagi satu huruf sebelum hamzah berbaris kasrah, maka hamzah tersebut duduk di atas ya. Okey, contohnya perempuan sekalian. Perempuan dengar, saya nak sebutkan satu perkataan di dalam bahasa Arab. Saya nak sebutkan satu perkataan di dalam bahasa Arab yang mana dalam ejaan perkataan ini ada huruf hamzah. Ya, nanti perempuan bagi tahu saya, ya. Apabila saya bertanyalah, saya ada satu soalan yang saya nak tanyakan. Okey, perkataannya ialah, perempuan dengar baik-baik, nanti saya akan tanyakan. Saya bertanya untuk menambah kefahaman kita. Perkataannya ialah su'ila. Su'ila. Perempuan, dalam ejaan ini ada huruf hamzah. Su'ila. Soalan saya sekarang ni, su'ila, hamzah di dalam perkataan su'ila berbaris apa? Perempuan jawab ramai-ramai pun tak apa. Saya tak apply mana-mana. Baris bawah, Ustaz. Okey, mendengar pada perkataan su'ila, ya, hamzah tersebut berbaris kasrah atau berbaris bawah. Makanya puan-puan sekalian dapat tak bayangkan sekarang, hamzah tersebut berada di atas apa? Huruf ya. Puan-puan sekalian, betul apa yang Puan Aminah jawab. Kalau hamzah tersebut berbaris bawah begini, hamzah tersebut wajib akan duduk di atas ya. Maka ejaan bagi perkataan tadi ialah begini, su-ila. Ada dalam buku, puan-puan sekalian, ada dalam buku. Okey, saya tanya lagi satu soalan puan-puan. Ini puan-puan jawab secara kolektif lah. Saya tak nak appoint mana-mana sebab saya takut nanti ada yang kata masih lagi kurang faham. Okey, sekarang ni konsep dia, mana yang faham, bantu yang kurang faham. Okey. Ini perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua ialah perkataan qari'un. Perempuan dengar dulu perkataannya. Qari'un. Qari'un. Dalam perkataan qari'un ada huruf hamzah. Qari'un. Baik, soalan saya kepada perempuan sekalian. Dalam qari'un, hamzah tersebut berbaris apa? Fahamkan dulu soalan saya. Qari'un. Hamzah tersebut berbaris apa, perempuan? Fathah, Ustaz. Qari'un. Hamzah berbaris apa dalam perkataan qari'un? Baris Fathah. dhammah. Dhammah. Ya, jawapannya ialah dhammah. Tanwin dhammah. Tu. Bukan qa. Kat situ tak ada hamzah. Itu huruf mat. Qari'un, hamzah tersebut, perempuan sekalian, hamzah tersebut berbaris dhammah. Okey. Qari'un. Sebelum hamzah, qari'un, hamzah tersebut berbaris dhammah. Okey. Tanwin dhammah dikira dhammah juga, perempuan sekalian. Soalannya ialah pada perkataan qari'un, huruf sebelum hamzah berbaris apa? Baris kasrah. Kasrah. Berbaris kasrah. Qari'un, hamzah berbaris dhammah. Okey. Huruf sebelum hamzah berbaris kasrah. Maka perempuan sekalian dapat bayangkan tak? Okey, sekarang ni jawab. Hamzah tersebut di atas ya ataupun waw, perempuan sekalian? Wow. Qari'un. Perempuan sekalian. Bawah ya, Hamzah Ustaz. tersebut qari'un berbaris dengan baris dhammah. Tapi Dhammah. huruf sebelum berbaris kasrah. Sekarang ni hamzah tersebut berada di atas waw atau di atas ya? Ya. Ya, Ustaz. Atas wow. Jawapannya berada di atas ya. Kenapa? Kerana syarat untuk hamzah duduk di atas ya, berbaris, hamzah tersebut berbaris kasrah, Ya, ataupun huruf sebelumnya berbaris berbaris kasrah. kasrah. Maka ejaan qari'un begini, tahu perempuan? Qari'un. Begini. Sebab tu saya bilang baris kasrah is the most powerful baris. Most powerful. Ya, hamzah tersebut berbaris kasrah, huruf sebelum hamzah tu berbaris kasrah, maka hamzah tersebut akan didudukkan di atas huruf ya. Bentuknya akan jadi begini. Okey, baik. Jelas tak? Jelas tak? Dapat tak dia punya idea dia? Muka surat berapa? Okey, Puan Latifah kalau nak buka muka surat, boleh buka jadual minggu lepas tu, muka surat 33 kalau tak silap saya. Ke 32 lah.
Yang ada jadual Hamzah minggu lepas Puan Latifah Kedua. Dua. Okey, yang ini apa saya sedang bincangkan tentang 32 kan, peletakan huruf Hamzah. Macam mana kita nak tulis huruf Hamzah tersebut? Ya. Mungkin minggu lepas saya sendiri pun rasa macam susahnya. Macam mana saya nak tolong ni? Tapi hari ni saya dapat dia punya solution dia perempuan sekalian. Baik. Kita terus jam pada kesimpulan kesimpulan dia perempuan sekalian, kalau Hamzah tersebut berbaris kasrah ataupun huruf sebelum Hamzah tersebut berbaris kasrah, maka Hamzah tersebut wajiblah dia duduk di atas ya. Okey, sebab itulah saya kata huruf Hamzah is the most minta maaf, baris kasrah is the most powerful baris. Ataupun Hamzah di atas ya is the most powerful. The most powerful bentuk Hamzah. Okey. Baik, perempuan sekalian. Saya okey. Ini kalau Hamzahnya berbaris bawah, Hamzah berbaris depan. Okey. Contoh saya datangkan lagi satu ayat perempuan ataupun satu perkataan. Perkataan bahasa Arab ini perempuan dengar baik-baik Perkataannya ialah bi'run. Yang biasa pergi umrah ni biasa mesti pernah dengar perkataan bi'run. Ma makna bi'run? Bi'run bermakna perigi ataupun telaga. Ada lagi dah perkataan lain bagi telaga, haudun contohnya, haudun nabi. Contoh Baik, bi'run telaga, perigi. Okey, perempuan sekalian, sekarang saya tanya, perkataan bi'run, Hamzah tersebut berbaris apa? Sukun Ustaz. Bi'run, Hamzah tersebut berbaris mati. Hamzah tersebut berbaris mati. Okey, sekarang ni perempuan sekalian saya tanya, sebelum Hamzah, huruf sebelum Hamzah barisnya apa perempuan sekalian? Kasrah. Kasrah. Berbaris kasrah, berbaris bawah. Sekarang ni dah dapat dah bayangannya kan? Hamzah tersebut berada di atas ya atau waw ataupun alif? Ya. Okey, jadi bila sudah tahu okey Hamzah tersebut barisnya sukun, huruf sebelum berbaris kasrah, maka dah sah-sah Hamzah tersebut berada di atas Ya. ya. Bi'run macam ni ejaannya. The most powerful baris ialah baris kasrah perempuan yang akan meletakkan Hamzah tersebut di atas huruf ya. Okey, baik. Ini dia punya kata kesimpulan yang pertama. Okey, saya nak jump kepada kesimpulan yang kedua. Tak boleh lama sebab saat ini kita nak buat latihan pengolahan fi'il mudhari' dan fi'il amr bagi fi'il berbentuk mahmuz. Nanti saya remark sedikit tentang ada beberapa perkataan fi'il mahmuz ini yang mana pada fi'il amrnya nanti dia adalah dia punya perkara dia. Saya kena cepat sebab apa? Minggu depan saya nak pergi fi'il yang berbentuk yang ada tanda syaddah. Ada dia punya nama dia, saya lupa. Okey, baik. Seterusnya, kesimpulan pertama yang ini, Hamzah tersebut berbaris bawah ataupun Hamzah tersebut huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka Hamzah tersebut wajib akan duduk di atas ya. Tak kisah Hamzah ni baris apa, perempuan sekalian. Asalkan huruf sebelum baris kasrah. Maka Hamzah tersebut di atas huruf ya. Dia ada dua keadaan. 1, 2. Okey. Kalau Hamzah tersebut baris kasrah wajib dah. Dah tahu dah. Mungkin yang kita agak keliru Hamzah ini. Hamzah yang mana dia berbaris selain baris kasrah. Mungkin baris mati. Ataupun mungkin dia berbaris fathah. Ataupun mungkin dia berbaris dhammah. Tetapi sebelumnya berbaris kasrah. Maka jawapannya Hamzah ini perlulah perlulah letakkan di atas ya. Itu kesimpulan yang pertama. Ini paling senanglah sebab dia sikit je. Perempuan sekalian. Kesimpulan yang kedua untuk baris dhammah pula. The second most powerful baris. Perempuan sekalian. Hamzah tersebut berbaris dhammah, berbaris depan, ataupun Hamzah tersebut sebelumnya berbaris dengan baris dhammah. Okey, sama macam tadi. Hamzah tersebut berbaris dhammah, maka Hamzah akan duduk di atas waw. Situasi yang kedua, Hamzah ini tak kisah. Barisnya
Mungkinlah berbaris apa nama dia? Selain kasrah. Baris fathah ataupun berbaris mati ataupun berbaris dhammah. Berbaris dhammah memang dah wajib dah lah. Kalau kasrah tak boleh perempuan. Kalau hamzahnya berbaris kasrah tadi apa dia? Kalau hamzah tu dah berbaris kasrah wajib dah Ya. hamzah tu duduk di atas ya. Macam gitu. Okey. Hamzah tersebut sebelumnya berbaris dhammah. Tapi hamzah ini dia berbaris sama ada baris fathah atau baris sukun. Okey, maka hamzah tu akan duduk di atas waw. Okey, baik begitu perempuan sekalian. Okey, baik. Kalau ini in case lah, perempuan sekalian, ini in case. Dalam syarat ini, hamzah tersebut berbaris dhammah. Ni saya tanya perempuan sekalian. Hamzah tersebut berbaris dhammah. Ni perempuan cuba jawab Huruf sebelumnya ialah berbaris kasrah. Perempuan sekalian. Ini soalan saya. Jangan jawab dulu. Saya tengah explain. Saya baru nak orang kerangka soalannya. Okey. Hamzah tersebut perempuan berbaris dengan baris dhammah. Okey, tetapi huruf sebelumnya berbaris kasrah. Makanya perempuan, saya nak tanya, perempuan jawab Hamzah tersebut diletakkan di atas waw ataupun hamzah tersebut diletakkan di atas ya. Apa jawapannya perempuan? Atas waw, Ya. Ustaz. Okey, ada yang jawab ya, ada yang dijawab waw. Waw. Maka Waw, Ustaz, jawapannya sebab- apa dia? Hamzah sebab dia tersebut bukan- di atas ya. Kenapa? Oh, ya ke? Kenapa hamzah tersebut diletakkan di atas ya? Sebab ada sekolah. Baris kasrah lebih Perempuan sekalian, powerful. baris kasrah sebelum, maka hamzah tersebut diletakkan di atas ya begini. Tak percaya? Ini ada contohnya tadi perempuan. Saya dah tanya dah. Ni qari'un. Ini contoh dia. Hamzah berbaris dhammah tapi huruf sebelum baris kasrah. Okey. Dia syarat dia perempuan sekalian. Hamzah ini berbaris dhammah ataupun hamzah berbaris selain dhammah tetapi huruf sebelum dia berbaris dhammah. Okey, barulah boleh tak macam ni. Kalau huruf sebelum berbaris kasrah, dia dah tak boleh duduk di atas waw. Dia akan duduk di atas hamzah. Dia kena konsep dia begitu. Okey, contohlah macam ni nombor 1 kan, saya letakkan hamzah berbaris dhammah. Tapi dengan syarat sebelumnya itu bukan berbaris kasrah ini. Kalau sebelum baris kasrah wajib dah hamzah di atas ya. Okey, baik. Contoh, saya ambil contoh dari buku lah saya tak sempat nak fikir dia punya contoh dia. Okey, contohnya ialah perkataan qari'un tadi saya dah tanya Contoh perkataan okey, baik. Perkataannya ialah qara'u. Perempuan dengar baik-baik perkataan ini. Qara'u. Qara'u. Baik, perempuan sekalian, hamzah tersebut barisnya baris apa? Qara'u. Hamzah berbaris apa? Dhammah. Okey, hamzahnya berbaris dhammah. Okey. Baik, jadi sebelum hamzahnya baris apa? Qara'u. Sebelum hamzah baris apa? Fathah. Baris fathah. Maka hamzah tersebut di atas apa? Ya, di atas waw atau di atas alif? Wow. Wow. Hamzah di atas Wow. waw begini. Qara'u begini. Okey. Baik. Kalau hamzah tersebut, okey, contohlah. Contoh, ni contoh. Dia bukan qara'u sebutannya. Ni tak adalah, saya main buat sajalah. Saya main buat saja, main bikin saja. Perkataan ni tak ada. Contoh kalau qari. Qari'u contohnya. Kita nak buat qara'u jadi qari'u, ni sajalah. Perkataan ni tak wujud tapi saya saja nak kata kita nak fahamkan kaedah ini. Kalau qari'u, hamzah ini perempuan sekalian, nak duduk di atas ya atau di atas waw atau di atas alif? Ya. Ya. Duduk di atas ya. Limadha?
li'anna. Sebab Kerana sebelumnya huruf kasrah. sebelum hamzah berbaris kasrah. Kalau mungkinlah sebutan fi'il qara'u ni qari'u, maka dia punya ejaan dia jadi beginilah. Perempuan sekalian. Okey, qari'u. Ya. Baik. Itu dia. Ya, dia asalkan hamzah tersebut berbaris dhammah, ya. Sebelum dia pastikan jangan berbaris kasrah. Kalau sebelum dia baris kasrah, makanya ya, hamzah tersebut ditulis di atas ya. Ya. Jadinya bentuk begini kita boleh perolehi jika ataupun sekiranya hamzah tersebut berbaris dhammah ataupun sebelum hamzah berbaris dhammah tanpa ataupun dengan syarat sebelum hamzah tersebut bukan berbaris kasrah, maka kita dapat bentuk begini puan-puan sekalian. Okey. Saya ulang lagi sekali. Ya, saya ulang lagi sekali puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita dapat bentuk hamzah di atas waw bagaimana? Hamzah tersebut di atas hamzah tersebut berbaris dhammah. Hamzah tu sendiri baris dhammah. Ataupun huruf sebelum hamzah berbaris dengan baris dhammah. Berbaris depan. Makanya hamzah tersebut ditulis di atas waw dengan syarat sebelum hamzah bukan berbaris kasrah. Kalau sebelum hamzah berbaris kasrah, makanya hamzah tersebut wajib dah ditulis di atas ya. Hamzah tersebut sebelumnya berbaris dhammah, contoh macam ni. Sebelumnya baris dhammah. Tapi hamzah tersebut ustaz, dia berbaris kasrah. Macam mana nak buat tu ustaz? Puan-puan sekalian, back to basic. Yang paling kuat sekali. Hamzah tersebut, kalau hamzah tu berbaris kasrah, wajib atasnya hamzah tersebut ditulis atas ya. Perempuan sekalian. Walaupun sebelumnya baris dhammah. Okey. Tetapi ya, sebabkan hamzah tersebut berbaris kasrah, maka duduk di atas ya. The most powerful baris ya ialah baris kasrah perempuan sekalian. Dia punya efek dia itu hamzah tersebut walaupun dia berbaris lain selain daripada kasrah, tapi huruf sebelum tu baris kasrah, maka hamzah tersebut dia duduk di atas ya. Okey. Dan yang terakhir perempuan sekalian, okey, ini dia punya baki dia lah. Ya. Hamzah tersebut duduk di atas alif bila? Ketika mana hamzah tersebut berbaris dengan baris atas ataupun huruf sebelum hamzah berbaris dengan baris fathah, ya, dengan syarat hamzah tersebut ya, berbaris selain daripada baris dhammah maupun baris kasrah lah. Okey, contohlah kita letak tinggal baris mati saja. Perempuan sekalian, tinggal baris mati saja. Ya. Ini punya kes perempuan sekalian, hamzah tersebut berbaris atas maupun huruf sebelum hamzah berbaris atas dengan syarat huruf sebelum hamzah bukan berbaris kasrah maupun maupun huruf sebelumnya bukan berbaris dhammah. Maka dalam keadaan ini barulah hamzah tersebut ditulis di atas alif. Syarat dia apa? Hamzah berbaris fathah maupun huruf sebelum hamzah berbaris fathah dengan syaratnya ya, sebelum hamzah bukan baris kasrah. Apa jadi kalau sebelum hamzah baris kasrah? Hamzah duduk di atas ya. Apa jadi kalau hamzah sebelumnya baris dhammah? Hamzah duduk di atas waw. Okey. Jadi sebab itu dia ada syarat dia. Dia jadi bertambahlah. Okey. Kalau hamzah sebelum hamzah baris kasrah, hamzah di atas ya. Ya. Hamzah tersebut sebelumnya berbaris dhammah, hamzah di atas waw dengan syarat hamzah tu sendiri tidaklah berbaris kasrah. Hamzah tu baris kasrah, automatik duduk atas ya. Ya, hamzah tersebut berbaris dhammah, tengok sebelumnya. Kalau baris dhammah, okey, letak atas waw. Baris fathah pun letak atas waw juga. The second most powerful, perempuan sekalian. Okey. Contohnya apa dia perempuan sekalian? Kita tengok pada perkataan ataupun contoh qara'a. Ini paling mudah lah. Qara'a. Ya.
Qara'a, hamzah tersebut barisnya apa perempuan sekalian? Fathah. Fathah. Huruf sebelum hamzah barisnya baris apa? Fathah juga. Jadi kita dah dapat bayangkan dah hamzah tersebut ialah berbaris dengan baris fathah. Okey. Okey, perempuan sekalian, contoh yang lain. Saya nak tengok buku lah. Saya apa nama dia tak prepare dengan apa-apa kata dengan apa-apa apa nama dia? Contoh yang lain. Okey, baik. Contohlah. Perkataannya ialah sa'ima. Contoh soalan sa'ima, perkataan Arab. Sa'ima dia dalam buku. Perempuan pun nak jawab pun boleh je tengok buku, tak ada masalah. Nak bagi faham. Sa'ima. Okey? Baik. Kalau sa'ima, hamzah tersebut barisnya baris apa perempuan? Sa'ima. Baris bawah. Baris Hamzah kasrah. baris kasrah. Okey? Sebelum hamzah berbaris dengan baris apa? Fathah. Fathah. Hamzah tersebut duduk di atas alif atau waw ataupun ya? Alif. Macam mana perempuan? Atas. Okey, sa'ima. Hamzah tersebut tadi perempuan jawab barisnya baris kasrah. Bawah ya Ustaz. Huruf sebelum berbaris dengan baris fathah. Maka hamzahnya nak letak di atas apa? Atas alif atau atas waw ataupun di atas ya? Iya Ustaz sebab dia kasrah. Okey, di atas ya. Sebab apa? Hamzah tu sendiri berbaris dengan Kasrah. baris kasrah. Dia kena ambil kira dua perkara. Kalau kita nak tentukan tempatnya. Hamzah tersebut berbaris apa? Huruf sebelumnya berbaris apa? Paling power hamzah berbaris kasrah ataupun sebelum hamzah baris kasrah. The most powerful inilah dia. Okay? Tak ada benda yang boleh kacau. The second one ialah yang baris dhammah. Hamzah tersebut baris dhammah ataupun sebelum baris dhammah, tapi dengan syarat hamzah tersebut bukan baris kasrah maupun huruf sebelum bukanlah baris kasrah. The third most powerful ialah yang tinggallah baris fathah. Ya. Hamzah tersebut barisnya fathah dengan syarat huruf sebelum bukan baris kasrah, bukanlah berbaris dhammah. Ataupun hamzah itu sebelumnya baris fathah. Tapi dengan syarat hamzah tersebut sendiri berbaris selain baris kasrah dan juga baris dhammah. Itulah di kesimpulannya perempuan sekalian. Okey. Ada satu lagi. Kalau hamzah tersebut berbaris tetapi huruf sebelumnya berbaris mati. Contoh kalau perempuan boleh lihat di dalam buku perkataannya ialah juz'un. Juz'un. Okey. Perempuan sekalian, ini ada lagi satu kaedah lah. Hamzah tersebut berbaris. Tetapi huruf sebelumnya berbaris mati, maka hamzah tu dia stand alone. Perempuan sekalian. Itu saja. Sebelum baris mati. Okey. Sebelumnya baris mati itu je. Dia punya kaedah dia. Sebelumnya berbaris dengan baris mati. Yang ni terpakai untuk hamzah di hujung saja. Kalau kita ikut kaedah tadi kan, ini patutnya hamzah ni kena duduk di atas waw ni. Kan? Sebab huruf sebelum dia ni bukanlah baris kasrah. Tetapi yang ni kaedah dia perempuan sekalian, khas untuk hamzah di hujung kalimah. Kalau hamzah tu di tengah-tengah, mungkin hamzah tersebut duduk di atas waw. Ikutlah huruf sebelumnya apa. Okey. Baik, begitu. Saya tak nak lama-lama di sini. Ini hanya untuk informasi perempuan sekalian. Lepas ni kalau nak menulis tu lebih mudah. Jadi kita nak pergi terus kepada pengolahan fi'il mahmuz ini bagi mudhari' dan juga fi'il amar. Okey, perempuan sekalian. Untuk bahagian ini saya tidak benarkan untuk perempuan minta untuk ulang. Kejamnya ustaz ni atau kejamnya muallim? Bukan. Tapi saya nak optimumkan masa kita. Perempuan nanti boleh check balik video ini kalau nakkan revision, ataupun perempuan boleh check balik dalam jadual yang ada di muka surat 32 ini. Saya hanya menerangkan kembali saja daripada apa yang ditulis oleh penulis dari muka surat 32. Sekarang ni kita nak masuk kepada pengolahan fi'il mudhari' bagi fi'il yang berbentuk mahmuz ni. Okey, baik perempuan sekalian. Untuk fi'il mudhari',
Untuk fi'il mudhari' sama sahaja cara pengolahannya bagi fi'il mahmuz maupun fi'il salim, sama sahaja. Ya. Dekat depan kalau dah mudhari' mesti ada ya, mesti ada ta, mesti ada hamzah ataupun mesti ada nun. Ya, puan-puan sekalian, mesti ada nun. Okey, kita buka muka surat yang ke-34. Kita buka muka surat yang ke-34. Dekat situ ada soalan yang bermula dengan ya'lamu. Okey. Ya'lamu telah diberikan huwa ya'lamu. Yang ni puan-puan sekalian, saya bagi tahu pengolahan fi'il mudhari' bagi fi'il berbentuk mahmuz maupun fi'il yang berbentuk salim sama sahaja caranya. Yang beza apa? Mahmuz dalam ejaan ada hamzah, salim dalam ejaan tidak ada hamzah. Okey, puan-puan sekalian berikan perhatian. Dalam soalan ini penulis bagi pada huwa. Ya. Dia bagi ya'lamu. Ya'lamu. Apa maksud ya'lamu ni muallim? Alima telah sakit. Ya'lamu sedang sakit. Huwa ya'lamu, dia sedang dalam keadaan sakit atau dia sedang sakit. Okey, baik. Soalan seterusnya penulis minta untuk huma. Siapa yang nak cuba jawab ni puan-puan sekalian? Puan-puan switch. Fi'il madhi masuk fi'il mudhari' pula. Minggu lepas kita bincang fi'il madhi. Sekarang ni kita masukkan balik memori fi'il mudhari' kita macam mana. Okey. Huwa ya'lamu. Sekarang penulis minta huma muzakkar. Huma muzakkar. Mereka berdua lelaki sedang sakit. Saya minta Puan Rahmah lah untuk jawab soalan ini. Saya ikut urutan. Lepas ni saya pass pada orang lain. Huma ya'lama. Macam mana? Huma ya'lama. Fi'il mudhari' Puan Rahmah. Fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Bukan fi'il madhi. Huwa ya'lamu. Huma Ya'lamani. ya'lamani. Ahsanti. Kalau ya'lama saja, mungkin Puan Rahmah tersekat di fi'il madhi. Sebab apa? Kalau huma pada fi'il madhi, fa'ala, huma fa'ala. Sebab tu saya sedang menunggu tadi. Puan Rahmah tertinggal lagi satu huruf. Okey, ala kulli hal alhamdulillah Puan Rahmah dapat dia punya clue dia. Okey, sistem fi'il madhi. Huwa ya'lamu. Huma ya'lamani. Ini bukan ya'lamu Ya'lamu beza dengan ya'lamu puan-puan sekalian. Ya'lamu bermakna dia tahu. Ya'lamu bermakna dia sakit. Hati-hati sebutannya kena betul antara ain dan juga hamzah. Okey, baik saya padam balik ya'lamu sebab nanti saya nak tulis perkataan lain. Syukran jazilan Puan Rahmah. Jawapannya betul. Huwa ya'lamu. Huma ya'lamani. Sekarang ni penulis minta soalan seterusnya untuk hiya. Untuk hiya. Okey. Baik, saya minta Puan Siti Aminah silakan. Sila olah fi'il huwa ya'lamu kepada hiya. Ta'lamu, Ustaz. Hiya ta'lamu. Ahsanti. Bermaksud dia perempuan sedang sakit. Tu maksud dia. Okey, syukran jazilan. Baik, sekarang ni penulis minta untuk hum pula. Puan Zaitun Sulaiman, tafadhali. Untuk hum, sila olah fi'il hari ni. Ta'lamuna. Sekali lagi Puan. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Ahsanti. Jawapan yang betul. Okey, jawapan tepat sekali. Syukran jazilan. Hum ya'lamuna bermakna mereka sedang sakit. Okey. Baik, seterusnya minta untuk hunna pula. Hunna bukan antunna, hunna. Okey. Siapa saya nak jemput? Puan Nursiah. Saya jemput Puan Nursiah. Puan Nursiah silakan. Untuk hunna pula. Jawapannya apa? Bukan antunna hunna. Ni kena sebut lagi banyak kali ni. Silakan Puan Nursiah. Hunna. Buka mikrofonnya Puan Nursiah. Tak dengar. Mungkin Puan Nursiah lupa buka mikrofon. Ya'lamna. Hunna ya'lamna. Ahsanti. Barakallahu fiik.
ya'lamna. Kalau antunna dia jadi ta'lamna, sebab tu saya tekankan dari hunna, bukan antunna. Baik, yang terakhir sekali huma muannas. Saya minta pada Puan Latifah lah, sebab saya Puan Ruhilah dengan Puan Zawiyah ni dia online tapi ada dekat urusan lain. Jadi dengar saja. Puan Hamizun online tak clear, jadi saya tanya Puan Latifah. Huma yang muannas, huma muannas, huma muannas. Huma muannas. Apa jawapan dia? Puan Latifah. Silakan, boleh buka mikrofonnya. Dia Huma, Puan Latifah, huma untuk muannas. huma muannas. Mereka berdua perempuan sedang sakit. Ya ta'lamuna Ustaz. Kalau ta'lamuna, kalau yang belakang dia una, biasanya ataupun yang belakang una, tengok ni. Ni yang Puan Latifah. Kalau yang belakang una biasanya untuk yang jamak lelaki. Ramai lelaki yang belakang ada una. Tapi yang ini mereka berdua. Huma berdua perempuan. Berdua kan Ustaz? Berdua huma. Ta'lam apa? Kalau dua orang apa? Belakang dia. Puan Latifah. Ta'lamuni Puan Latifah, okey. Sebelum Puan Latifah jawab, saya tanya Puan. Kalau huma berdua, kan, dalam sistem fi'il mudhari' belakang dia ada bunyi apa? Bukan una. Una untuk jamak. ani. Ani. Okey, saya tulis dulu ani. Sekarang Puan Latifah completekan. Ta'lamani. Pandai. Santi. Ta'lamani. Ta'lamani. Mereka berdua perempuan sedang sakit, ta'lamani. Okey, syukran jazilan, itu jawapannya Puan Latifah. Okey, semua boleh tuliskan jawapannya, jangan tinggalkan ruang kosong di situ. Okey, baik. Saya nak tanya untuk yang seterusnya, saya tanya pada perempuan sekalian, untuk pengolahan bagi dhamir anta sampai ana. Cumanya soalan ni tak ada dalam buku. Sebab tak ada dalam buku, saya nak tanya. Tapi jangan risau, fi'ilnya ada ejaan hamzah juga. Saya tuliskan dulu. Anta, antuma, saya tanyalah. Antuma ni tak ada masalah untuk ditanya. Yang ni tak ada dalam buku tau, puan-puan sekalian. Ni saya saja nak tanya. Anti, antunna, dan juga antum, yang seterusnya nahnu, ataupun ana. Ni saya tanya ana. Okey. Tanya ana lah. Okey. Untuk fi'il yang saya berikan ini, fi'ilnya saya beri yang awal sekali untuk anta. Saya bagi jawapannya ta'kulu. Ini fi'il ini kalau perempuan dengar mesti perempuan tahu apa maksudnya. Apa maksud ta'kulu? Anta ta'kulu. Ma makna? Siapa-siapa nak jawab boleh jawab. Sedang Sedang makan. makan. Sedang makan. Ahsantu. Ahsantunna. Anta ta'kulu. Kamu sedang makan. Okey. Sekarang ni kita olah untuk dhamir yang lain. Saya back to awal. Puan Siti Aminah. Antuma. Kalau antuma dalam fi'il mudhari' ni, yang laki yang perempuan bentuk dia sama. Jadi saya tak perlu perincikan. Jadi apa jawapannya? Kalau anta ta'kulu, antuma apa dia? Kalian berdua sedang makan. Puan Aminah, silakan. Sekejap. Antuma berapa orang, Puan Aminah? 2. Kalau 2 orang kat belakang dia ada apa? Ada alif. Ada bunyi apa? Una ke, ani ke, ina ke? Tak kula. Fi'il mudhari'. Puan Aminah, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Kita dalam perbincangan fi'il mudhari'. Tengok ta'kulu ni. Tak kulani. Ta'kulani. Ahsanti. Ta'kulani. Ni fi'il mudhari' ni.
Ya, macam mana kita nak kenal? Oh, tengok pun tahu dah. Ya. Dia dekat. Tengok pun tahu tak ada dekat depan. Ya. Baik. Antuma takulani, kamu berdua sedang makan. Okey. Saya tanya seterusnya kepada Puan Rahmah. Kalau sila ulang fi'il takulu, anta takulu, antuma takulani. Kalau anti apa bunyi dia? تأكلين معلم. Takulina ahsanti. Okey. Kalau anti belakang ina. Kalau jamak muzakkar belakang una. Kalau yang dua huma dengan antuma belakang dia ani. Itu je. Ya. Kalau yang mufrad biasanya macam huwa ataupun anta, anti, belakang dia tak ada apa-apa huruf tambahan. Ana dan nahnu pun sama, tak ada huruf tambahan dekat belakang. Dia tak ada una atau ani ataupun ina. Ataupun na. Ya. Tak kulina anti. Okey, seterusnya antuna. Saya minta siapa? Puan Nursiah lah. Tadi Puan Nursiah jawab untuk hunna. Sekarang ni untuk antuna. Kalian semua perempuan sedang makan. Apa jawapan dia? Ta'kulna. Takulna ahsanti. Takulna. Takulna. Tadi kalau apa nama dia? Hunna yakulna. Antuna takulna. Okey. Alamak, dah nak habis masa Tak apa. Kita cepat. Ya. Antum. Saya minta apa? Puan Zaitun. Antum. Antum sedang makan. Puan Zaitun. Ta'kuluna. Takuluna ahsanti. Takuluna. Okey, kalian sedang makan. Okey. Untuk ana pula. Untuk ana ini. Okey, Puan Latifah silakan Puan Latifah. Untuk ana fi'il mudhari' kalau ana macam mana? Apa tu? Kalau anak kan alif kan? Kalau ana Alif. kena ada hamzah dekat depan. Betul Puan Latifah jawab tadi. Okey, saya letakkan siap-siap. Okey. Aku Untuk ana. Saya sedang makan. Macam mana kita nak sebut dia? apa dia? Aku lupa. Apa dia Puan Latifah? Tadi macam dah dengar jawapannya tu. Aku Anta ta'kulu, anti ta'kulina, antum ta'kulu, ana apa dia? anak aku Tak apa, bagi je jawapan dia Puan Latifah. Dia nak betul lah tu. Sikit lagi. anak aku nak Akulu. Anak Jangan jadi aku- akula. anak Aku je. akulu. Ya, Ustaz. Anak Okey. akulu. Anak Akulu. akulu. Okey. Anta ta'kulu. Kalau ana letak je hamzah dekat depan jadi akulu ataupun perempuan sekalian ni saya nak share dengan anda semua saya nak share lah ya. Kalau akulu macam ni siapa yang belajar tajwid perempuan sekalian mesti ramai yang ada masuk kelas tajwid kan. Kalau nampak bentuk macam ni kan yang ini kalau mat dia apa? Dia kategori mat apa? Yang mana Ustaz? Ni contoh macam akulu saya tulis besar-besar ni kalau Puan Rahmah ni soalan favorite sebab Puan Rahmah di guru Al-Quran. Okey. Baik, kalau yang bentuk begini perempuan sekalian, bentuk macam ni. Ini masuk dalam kategori mat apa? Dia tak ada mat Ustaz sebab depan dia selepas dia tu dia tak ada huruf mat kan, dia bukan huruf mat yang Ada. Dia Ya jadi ke? mat. Dia jadi mat. Okey, saya tanya pada guru Quran kita boleh? Puan Siti Rahmah. Dia kaedah ni. Puan Siti Rahmah, yang ni dia masuk dalam kategori mat apa? Mat. Jais pun boleh. Jaiz. Okey, beginilah. Alright, tak apa. Okey. Kalau saya bagi contoh akulu dia tak dapat okey. Saya kena bagi contoh begini. Adamu. Okey, kalau contoh adamu ni insya-Allah dapat. Mat apa Puan Rahmah? asli Ustaz. Ya, Puan Aminah apa dia? Mat asli. Dah. Dia jadi apa? Mat badal. Oh, Mat ganti. mat badal je Mat betul. ganti. Mat ganti. Kenapa mat ganti? Kenapa mat Badal kan badal? mat zadah Ustaz?
Ya. Mak Badal bukan dia Hamzah tu dulu baru alif ke? Bukan dia di atas alif Betul. kan? Okey. Bentuk mad badal yang biasa kita lihat ialah begini kan. Okey, saya tak ada ambil damu. Saya nak ambil damu. Faham. Asalnya macam mana? Asal damu ni macam mana? Oh. Okey. Yang kita nampak di dalam Al-Quran begini. Asalnya bagaimana? Asalnya begini. Damu. Oh. Begitu. Ya. Ataupun kalau bukan tulisnya begini, dia tulis begini. Inilah nama dia mad badal, ya. Badal. Bukan mad bedal, mad badal. Okey. Baik. Biasa tahu Jadinya Mak Badal tu Hamzah dengan tu dia tak duduk atas alif tu yang jadi macam keliru Ustaz. okey. Tak apa. Hari ini siapa yang join live maupun yang tengok recording manfaatlah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat lah. Okey. Kalau akulu, puan-puan boleh tulis begini. Akulu begini boleh ataupun puan-puan boleh tulis dalam bentuk begini. Akulu. Nanti kalau nampak yang begini, ini sebenarnya bentuk lain bagi begini. Okey. Boleh sebut akulu ataupun akulu. Kalau nak mudah akulu lah lebih mudah. Okey. Kalau yang belajar tajwid ini namanya mad badal. Berapa harakat? 2 harakat lah. Kan? Mad badal. Okey. Baik. Jadinya puan-puan sekalian, ini pengetahuan tambahan dah. Okey, alamak dah nak pukul 11. Okey, baik. Puan-puan sekalian, saya nak masuk kepada penerangan berkenaan dengan fi'il amar. Sebelum masuk fi'il amar ni, saya nak kena terangkan terlebih dahulu. Puan-puan boleh back to muka surat 31. Dekat sini, penulis ada kongsikan beberapa info berkenaan dengan pengolahan fi'il mahmuz. Puan-puan buka muka surat yang ada jadual tu. Puan-puan buka muka surat yang ada jadual. Okey, sekarang ini tengok yang bahagian bawah. Penulis kata tak ada perubahan berlaku pada kebanyakan fi'il mahmuz. Kecuali beberapa fi'il. Apa maksud penulis? Tak ada perubahan yang berlaku pada fi'il mahmuz ini, maksudnya sistem ataupun cara pengolahan fi'il mahmuz sama macam cara pengolahan fi'il salih. Yang ada hamzah fi'il mahmuz caranya sama saja kita nak olah. Sama caranya dengan fi'il yang tak ada ejaannya, tak ada dalam ejaannya hamzah. Fi'il salih. Kecuali pada beberapa fi'il. Okey. Penulis ada menuliskan fi'ilnya ialah akala dengan akhadha. Okey, diberikan perhatian puan-puan sekalian. Untuk dua fi'il ini sahaja, fi'il mahmuz dua ini, akala ya'kulu. Akala madhi mudhari'nya ialah ya'kulu. Maksudnya makan. Yang kedua, akhadha ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu kan? Ya'khudhu, betul tak? Saya pula yang keliru padahal fi'il ni dah belajar di sekolah dah. Ya'khudhu. Okey. Kedua-dua fi'il mahmuz ini, kedua-dua fi'il yang dalam ejaannya ada hamzah ini, akala ya'kulu, akhadha ya'khudhu, ketika mana dia dalam bentuk fi'il amar, dua fi'il ini sahaja perempuan, dua fi'il ini sahaja. Kalau ditukar dalam fi'il amar, maka hamzahnya dihilangkan. Contohnya anta. Sebab apa saya tulis anta? Sebab fi'il amar dia tak ada huan. Anta kul. Kalau khudha ya'khudhu, anta khudh. Okey. Baik. Hanya untuk dua fi'il mahmuz ini sahaja. Kalau fi'il mahmuz yang lain, terpakai tak kaedah ini? Tak terpakai. Penulis dah bagi tahu terang-terang akala dengan akhadha sahaja. Limadha? Ana la adri. Saya pun tak tahu, tapi kaedahnya begitu. Contoh
Okey, contoh perempuan. Saya datangkan satu contoh fi'il mahmuz. Alima. Baru tadi kita buat pengolahannya dalam bentuk fi'il mudhari'. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Adakah fi'il amarnya hamzahnya dibuang jadi lam sahaja? Tidak. Ya. Maka fi'il amarnya ialah i'lam. Okey, i'lam. Macam mana nak tulis dia? Tengok balik pada kaedah hamzah tadi. Saya pun kena berhati-hati nanti nampak no saya pun lupa. Okey. I'lam. Begini ya. Padahal bentuknya sama macam akhadha dengan akala. Fi'il alima ni bentuknya sama macam akala dengan akhadha. Hamzahnya di depan. Tapi fi'il amarnya i'lam. Dia tak jadi lam saja. Kaedah ini hanya terpakai untuk akala dan akhadha sahaja, di mana fi'il amarnya dibuang hamzahnya. Akala yakulu jadi kul. Makanlah, anta kul, engkau makanlah. Akhadha ya'khudhu anta khudh, engkau ambillah. Dua ini sahaja. Okey? Baik, perempuan sekalian. Kalau alima boleh tak pakai? Tak boleh. Kaedah ini tak terpakai untuk fi'il selain akala dan akhadha. Limadha? Li'anna la adri. Kerana saya pun tak tahu ni. Ni kaedah lah. Bab kata saya masih ingat lagi. Kata-kata pensyarah saya, dia kata pensyarah yang merupakan associate professor. Associate professor. Beliau Prof Madya lah kalau dalam bahasa Melayunya Prof Madya. Beliau kata apa? Bahasa Arab ini ialah satu bahasa yang tidak ada disiplin. Sama macam orangnya. Okey. Itu lecturer saya kata, bukan saya yang kata. Ya. Dia yang kata bahasa Arab ini dia satu bahasa yang tidak ada disiplin. Dia tidak ada satu sistem. Kalau yang kena macam boleh buat sistem, kita buatlah sistem. Kalau yang tak ada, jadi macam ni lah. Kan? Yang lain semua elok. Buat macam biasa kalau nak tukar pada fi'il amar. Tetapi akala dengan akhazah ni, kita fi'il amar dia, kita buang hamzah dia. Kenapa? Saya pun tak tahu. Ini satu bahasa yang tidak ada disiplin lah. Sama macam orangnya, untuk lecturer saya katalah. Tapi orang Arab memang kalau experience kalau budak-budak dari negara Arab ni biasanya dia kalau datang kelas tu dia lambat. Tapi bukan semualah, ada je orang Arab yang bagus-bagus. Okey, tidak semualah. Okey. Baik. Jadi perempuan sekalian, berkaitan dengan dua fi'il ini. Okey, saya tak nak tengok yang dalam buku tu nombor 3. Okey, sebelum pergi dengan lebih lanjut. Saya buka dulu. Perempuan sekalian, ada tak apa-apa soalan berkaitan dengan penerangan akala dan juga akhadha? Ada tak apa-apa soalan? Dia kalau untuk anti Ustaz, dia ada tak depan. Tak ada. Betul. Sebab apa? Kalau pengolahan fi'il amar, kan? Pengolahan fi'il amar, jom kita tengok balik pengolahan fi'il amar, kita ingat balik. Pengolahan fi'il amar tu dia tambah hurufnya di depan atau di belakang? Belakang. Di belakang. Belakang. Di belakang. Jadi ada tak apa-apa kesan pada kalau kita nak olah pada anti? Jawapannya tak ada. Maka sama saja. Anta kul. Antuma kula. Antum kulu. Tu yang kita jumpa pada Al-Quran. Kulu washrabu wala tusrifu. Maksudnya apa? Makanlah kamu, washrabu dan minumlah kamu, wala tusrifu, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Okey? Baik. Kalau di dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Hawa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kamu berdua apa yang kamu inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarata. Dan jangan sekali kamu berdua ini taqraba. Mendekati. Hadhihi syajarata, pokok ini. Itu pohon larangan. Fatakuna minadh zalimin. Maka kamu berdua akan menjadi dari kalangan orang yang berlaku zalim. Untuk soalan Puan Aminah tadi, kalau akala dengan akhadha,
Kalau daripada fi'il madhi mudhari' akala ya'kulu, akhadha ya'khudhu, sampai fi'il amar dia kata hamzah tu buang. Ada tak kesan kalau kita nak ulah bagi dhamir yang lain, contoh antuma, antum, anti, antunna, tak ada. Hanya buat macam biasa ikut sistem pengulahan fi'il amar. Jelas tak Puan Aminah? Okey. Okey tu maksudnya jelas ataupun tidak tu? Jelas. Jelas Terima kasih. Okey, sama-sama. Alright. Baik, ada tak soalan lagi perempuan? Tak ada Okey, baik. Perempuan sekalian, saya nak tambah lagi berkaitan dengan fi'il amar sebelum kita masuk fi'il amar. Saya tak nak pergi yang ro'a tu sebab itu fi'il mudhari'. Lagi satu ro'a ni dalam ejaannya ada hamzah, juga di dalam ejaannya ada huruf mad. Okey, walaupun ro'a ni bolehlah dikira sebagai mahmuz tapi sebab tu dia fi'il mudhari'. Nanti saya kongsikan. Perempuan sekalian, untuk kalimah fi'il amar sa'ala dan amara. Ini penulis kongsikan dengan kita semua. Sa'ala mudhari'nya yas'alu. Ini pengetahuan untuk kita semualah perempuan. Sebab perkataan ini ada di dalam Al-Quran. Perempuan sekalian, perkataan dua ini ada di dalam Al-Quran. Sa'ala yas'alu. Maksudnya bertanya. Kemudian perempuan sekalian, amara ya'muru. Ya'muru. Amara ya'muru. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allahu akbar. Kita orang tiap hari mengaji kan perempuan? Kita semua ni mengaji tiap hari, mesti perkataan tu familiar. Bulan Ramadan wajib khatam. Dengar orang baca. Kan? Betul tak? Tadarus. Mesti perkataan ataupun apa namanya? Fi'il-fi'il ini, perkataan-perkataan ini, ayat-ayat ini familiar bagi kita. Okey? Amara ya'muru. Ya'muru. Okey, baik. Perempuan sekalian, ini fi'il amarnya, fi'il amarnya sa'ala yas'alu is'al. Fi'il amarnya sa'ala yas'alu is'al. Amara ya'muru, amara ya'muru u'mur. Amara ya'muru u'mur. Is'al. Iqra. U'mur lah. Saya yang ajar pun saya pun lupa saya pun keliru U'mur. Sebab apa? Baris huruf yang ketiga. U'mur. U'mur. Okey, baik. Is'al. Sa'ala yas'alu, fi'il amarnya is'al. Amara ya'muru, fi'il amarnya u'mur. Tapi penulis kata, yang ni memang ada dalam Al-Quran. Fi'il amar untuk sa'ala yas'alu is'al. Amara ya'muru u'mur. Ini fi'il amarnya. Inilah fi'il amarnya. Saya dah buatkan. Boleh dihilangkan hamzahnya, tetapi jika is'al dengan u'mur ini berada di awal ayat. Yang ni perempuan sekalian, yang ini untuk ilmu pengetahuan. Sat lagi kalau baca Quran jumpa, tahulah ini fi'il amar bagi fi'il sekian. Okey. Contohnya kalau is'al ini berada di awal ayat, dia menjadi sal. Okey. Jadi mana satu yang kita nak sebut, is'al ataupun sal, dua-dua boleh pakai tuan sekalian. Cumanya sal ini digunakan ketika mana is'al berada di awal ayat. Contohnya, penulis buat ayat dekat sini, sal ustadzal madati mata tarikhul imtihan, yang bermaksud tanyalah anta sal. Engkau tanyalah ustaz tentang ataupun tentang tarikh ujian tersebut. Kalau dalam Al-Quran ada ayatnya ialah sal bani Israil. Saya tak hafal ayat penuh tapi saya ingat yang awalnya. Kalau apa nama dia? Kalau umur berada di awal ayat, dia jadi mur. Okey. Sebab tu dalam contoh penulis tulis muru auladakum. Antum muru, bermaksud kamu semua perintahkanlah auladakum, anak kamu, bisolati wasom, dengan solat dan juga puasa. Ini sekadar perkongsian untuk sal dengan mur. Kalau akala dengan akhaza ni pegang, ini perempuan kena pegang betul-betul. Yang ni memang dia punya kaedah dia.
Ya. Kalau untuk sa'ala dengan amara, kalau is'al dan u'mur ni berada di awal ayat. Yang ini untuk pengetahuan sahaja. Kalau nak pakai is'al dengan u'mur pun boleh. Ya. Boleh, tak ada masalah. Is'al ni, tanyalah aku. Tu contohnya. Ya. U'mur, perintahkanlah aku. Tapi biasanya perempuan sekalian, biasanya lah. Biasanya, kelazimannya lah. Ya, perempuan sekalian saya bagi tahu kelazimannya jaranglah jumpa u'mur. Biasanya mur sebab dia ada di awal ayat. Ya, muru maksudnya perintahkanlah kamu semua, antum perintahkanlah. Ya, muru. Okey, saya tak nak buang masa. Jom kita pergi kepada latihan kita. Jom kita pergi pada latihan kita. Okey, sekarang ni perempuan sekalian, kita pergi kepada latihan yang ada perkataan cool tu. Kita apa nama dia? Kita olah-olahkan dia. Saya punya slide dah habis Saya punya whiteboard saya kena padam ni. Okey, baik. Perempuan sekalian, cuba pergi pada perkataan yang cool. Ada bermula dengan anta cool. Kita nak buat untuk cool dan juga khus, kemudian kita akan akhirilah fi'il mahmuz ini. Okay, nanti kalau perempuan ada sebarang soalan, terus tanya di dalam grup WhatsApp lah. Simpan dulu soalan sebab kita dah kesetengah masa. Okey, baik. Perempuan sekalian, diminta pada kita, telah diberikan kepada kita anta kul. Bermaksud engkau makanlah. Ni perempuan sekalian masuk pada fi'il amar pula. Tadi fi'il mudhari', sekarang fi'il amar. Macam mana sistem fi'il amar? Kalau lupa boleh tengok balik kepada jadual. Ya, apa-apa rujuk jadual perempuan sekalian. Okey, anta kul. Antunna diminta pada kita olah kul kepada antunna. Kalian semua wahai orang perempuan makanlah. Okey. Jadi saya nak tanya pada, saya ikut turutanlah, Puan Siti Rahmah, silakan. Antunna. Surat berapa? Muka surat ni latihan yang fi'il amar. 35 Ustaz. Kita baru jumpa juga ni. Nombor 6. Oh, ya ke? Sebab tadi kita pergi pada ni jadual kan? 32, 33, 34, 35. Muka surat 35 nombor 6 Ustaz. Yang nombor 6 tu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Okey. Okey, syukran jazilan minta maaf saya tak ingatkan tadi Okey, anta kul. Kalau antunna apa jawapan dia? Puan Rahmah silakan. Antunna kulna. Kulna, ahsanti. Okey, untuk antuna tambah na saja di hujung. Syukran jazilan. Okey, baik. Antuma saya tanya pada Puan Latifah. Silakan Puan Latifah. Ya. Antuma, apakah bentuk pengolahan ataupun pengolahan dia bagaimana? Anta kul. Antunna kulna. Kalau antuma apa dia? Silakan Puan Latifah buka mikrofon ya. Kul. Apa ya? Okey. Anda kata kalau Puan Latifah keliru, boleh buka balik jadual. Jadual ada. Jadualnya kalau kat sini dalam fi'il mahmuz ni dia ada yang qara'a qara'a yaqra'. Antuma. Antuma. Apa tu? Ikul. Bukan ikul juga ya? Okey. Baik Puan Latifah. Anta kul. Antunna kulna. Antuma apa? Ikul. Okey. Baik. Puan Latifah, tadi ada kita bincangkan ya tentang apa nama dia, fi'il amar bagi fi'il akala. Okey, akala bentuk dalam madhi. Mudhari'nya ya'kulu. Kalau masuk fi'il amar bentuk dia jadi kul sahaja. Jadi kalau nak ulah bagi dhamir yang lain, okey, tak perlu bagi dia jadi ikul ke, tak perlu. Just apa dia yang kita perlu buat? Kita hanya ikut bentuk pengolahan fi'il amar, cara pengolahan fi'il amar bagi dhamir-dhamirnya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna seperti biasa. Okey, baik. Jadi kalau Puan Latifah nak cakap ikul, itu kurang tepat. Sebab apa? Memang fi'il amar bagi akala ya
makanlah. Ya, kul. Jadi- Kalau antunna, kalian semua wahai perempuan, okey, kulna. Kalau antuma, kamu berdua makanlah. Apa jawapan dia Puan Latifah? Kena tengok pada jadual fi'il amar dhamir antuma. Macam mana bentuk pengolahan dia kalau untuk antuma Puan Latifah? Antuma untuk perkataan apa Ustaz? Yang ini Puan Latifah. Kul. Ini kita sedang buat muka surat tadi apa? 35 ya, nombor 6 tu. Anta dah diberikan kul. Antunna kulna. Antuma apa dia jawapan dia? Kulma. Tak tahu lah, Tak apa, sikit lagi tu. Dah ada bunyi-bunyi dah tu Puan Latifah. antuma. Kul, kulah. Kula. Jangan takut-takut Puan Latifah. Jawab je. Kalau salah, tak apa. Kalau salah, kita belajar lagi. Okey? Kula. Yang Ya, Ustaz, saya? kulah. Betul. Okey. Kula. Sebab apa? Kalau bentuk pengolahan fi'il amar bagi dhamir antuma, di belakang dia ada tambah alif. Itu saja. Okey. Kula. Okey. Contoh kalau macam ijlis, ijlisa. Ada alif. Dia cara dia sama. Fi'il salim, fi'il mahmus sama. Ya. Okey, baik. Syukran jazilan pada Puan Latifah. Saya nak tanya seterusnya kepada Puan Nursiah. Ya, antum. Sila olah fi'il kul tadi kepada antum. Silakan. Kulu. Kulu, maksudnya makanlah kamu. Kulu. Macam mana ni? Okey. Kulu. Baik, seterusnya anti. Anti. Saya bagi pada Puan Siti Aminah. Anti, apa jawapan dia? Makanlah, tapi cakap pada orang perempuan. Kuli ke Ustaz? Bukan? Kuli. Makanlah. Saya cakap pada Puan Aminah, kuli. Saya suruh Puan Aminah makanlah tu. Ya. Okey. Baik. Habis untuk kul. Kita pergi yang terakhir sekali. Terakhir sekali. Dah diberikan pada kita antuma tu. Khudha. Okey, kita nak ulang. Okey. Saya ambil masa sekejap untuk kita selesaikan. Dah diberi antuma khudha. Sekarang ni dia tanya anti pula. Saya tanya Puan Zaitun. Puan Zaitun apa jawapan dia? Kalau khudha, kita anti. Khuzi. Khudhi ahsanti. Okey, betul lah tu jawapannya. Khudhi. Baik. Seterusnya apa nama dia? Saya tanya siapa lagi? Siapa yang belum saya tanya lagi? Semua dah tanya berbalik pada awal balik Puan Siti Rahmah. Kalau antum, macam mana bunyi dia? Kuzu. Khuzu. Senang je kan? Okey. Antunna. Saya tanya pada Puan Nursiah. Antunna. Kalau antunna. Khuzna. Khudna. Ahsanti. Dan yang terakhir sekali Puan Latifah. Puan Latifah. Okey. Untuk anta. Apa jawapan dia? Puan Latifah untuk anta. Silakan buka mikrofonnya Puan Latifah. Ni soalan terakhir Antuma khudha. Anti khudhi. Antum khudhu. Antunna khudhna. Anta? Khuz. Ya? Anta khuz. Kalau apa nama dia? Anta khudh. Khudh sahaja. Okey. Ahsanti. Ini maksud dia. Ambillah. Itu maksud dia. Khudh. Anta khudh. Anta ambillah. Okey. Baik. Saya kira itu sahajalah kot. Ya. Saya pergi yang susah. Yang lain semua ikut je. Dia cumanya penulis kata tadi. Kalau kita check balik dalam
muka surat yang ada apa nama dia jadual tadi, penulis kata untuk fi'il akala dengan akhadha memang dia punya amar dia kul dan khuz. Okey. Kalau sa'ala is'al. Cumanya kalau duduk is'al itu di hadapan dia jadi sal. Ya. Kalau amara ya'muru u'mur. Kalau duduk di hadapan dia jadi mur. Ya. Tu kalau duduk dekat depan ya. Baik. Sebelum kita akhiri saya nak kongsikan juga. Okey, perempuan sekalian, saya nak kongsikan juga. Okey, kalau perempuan rajin, buka balik yang muka surat yang ada jadual tu. Ada satu lagi poin yang saya belum terangkan lagi. Ya, iaitulah berkenaan dengan fi'il ra'a. Okey. Siapa yang selalu siapa yang selalu dengar selawat kan, mesti apa nama dia, biasa dengar dengan perkataan ra'a. Dalam kasidahnya berbunyi man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang selalu jual marhaban biasalah jumpa ya. Man ra'a ya. Ra'a ini satu fi'il mahmus jugalah sebab dalam ejaannya ada hamzah. Saya minta maaf sebab saya ambil masa terlalu lama tapi saya nak habiskan topik ini. Ra'a. Ma makna ra'a? Bermaksud huwa ra'a. Telah lihat. Ya, telah lihat. Dia telah lihat. Ra'a. Baik. Puan-puan sekalian, penulis kata kalau ra'a ni dalam bentuk fi'il mudhari'nya ya, dihilangkan hamzahnya. Okey, dihilangkan hamzahnya. Macam mana dihilangkan tu? Okey, begini. Kalau kita ambil satu contoh lain lah. Kita ambil fi'il qara'a tadilah. Contohlah kita ambil satu fi'il mahmuz akala. Ataupun saya ambil satu contoh fi'il mahmuz yang mana ada hamzah juga di tengahnya, iaitulah sa'ala. Sa'ala tadi yang kita baru je bincang. Okey, sa'ala. Okey, sa'ala kalau kita tukar pada fi'il mudhari' yas'alu. Yas'alunaka 'anir ruh. Maka mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Yas'alu. Perempuan. Sa'ala yas'alu. Okey. Patutnya kalau ra'a mungkin hamzahnya adalah yar'abu ke macam manalah. Tetapi perempuan sekalian, untuk fi'il ra'a ni kongsian untuk kita pada hari ini, untuk ra'a fi'il mudhari'nya dihilangkan hamzah. Jadi yara sahaja. Yara sahaja. Mungkin mungkin kerana dalam ejaan ra'a ini ada hamzah, selepasnya alif maksurah, huruf mat. Perempuan sekalian, dalam ejaannya ada huruf mat. Mungkin sebab itulah dibuang hamzahnya dalam fi'il mudhari'. Fi'il madhi ra'a, fi'il mudhari' jadi yara. Okey. Kemudiannya perempuan sekalian, untuk fi'il amarnya. Fi'il amarnya. Penulis kata apa? Ra'a, dia punya point dia paling hujung sekali, paling bawah sekali, nombor 3 tu perempuan sekalian. Okey. Ra'a tadi maksud dia apa? Lihat. Telah lihat. Telah lihat. Sedang lihat. Penulis kata ra'a tidak digunakan fi'il amar ni. Ra'a ni ada tak fi'il amar dia ada? Fi'il amar dia apa dia ustaz? Saya bagi tahu fi'il amar ni ialah ra. Anta ra. Antuma ra. Antum ru ataupun raw. Anti roi ataupun ri. Okey, begitulah dia. Tapi penulis kata apa? Perempuan boleh lihat di poin yang terakhir sekali dalam muka surat yang ada jadual tu. Ra'a tidak digunakan fi'il amarnya. Makna kata ra ni tak digunakan dalam ucapan. Yang digunakan adalah kata seerti dengannya. Seperti absir. Yang bermaksud amatilah. Lahiz. Perhatikanlah. Syahid. Tontonlah. Ataupun unzur. Lihatlah. Unzur ataupun madhinya ialah nazara. Bermaksud telah lihat. Ra'a kata seertinya ialah nazara. Cuma cara lihat tu dia berbeza sikitlah. Saya boleh kata beza ni macam mana? Beza macam lihat dan juga pandang. Lihat lebih luas. Pandang lebih spesifik.
tonton khusus untuk menonton satu persembahan ataupun tayangan. Absir, amatilah, lagi dalam. Lahiz, lagi dalam, tapi absir lagi dalam. Lebih kurang macam itulah tingkatan dia. Saya pun tak pasti ingat. Okey. Nadhara bermaksud lihatlah. Nadhara telah lihat atau telah pandang. Mudhari'nya ialah yanzuru. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Inilah dia. Yanzuruna kalau hum. Antum, kalau anta, huwa yanzuru. Okey. Amarnya ialah unzur. Okey, anta ni amarnya ialah unzur. Okey. Baik, perempuan sekalian. Itulah dia perkongsian untuk hari ini. Hampir mencecah 11.30 dah ya. Okey, perempuan sekalian, saya anjurkan kalau perempuan ada nak tanya lebih lagi tentang fi'il mahmuz ini, terutamanya pada perkara yang berkaitan dengan poin-poin tambahan yang diberitahu oleh penulis pada hari ini, ya, silakan bertanya di dalam grup WhatsApp tanpa ragu-ragu, tanpa malu, tanpa segan, dan tanpa rasa bersalah. Silakan. Okey. Saya nak tutup kita punya sesi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada perempuan sekalian yang sertai kita punya sesi pada hari ini. Sebelum saya terlupa, iklan sedikit. Saya ada kongsikan dengan perempuan semua tahu iklan pasal tajaan program bedah buku tafsir Asy-Syakirin. Tajaan dibuka kepada perempuan yang ingin taja anak-anak pelajar Mahat Tahfiz Darul Furqan. Diorang akan mengikuti program ini. Satu orang RM100. Program tersebut dapat buku tu sekali termasuklah RM100. Buku tu dengan program untuk saya rasa setengah hari. Iaitu pada hari esok lah. Jadi kalau perempuan ada yang berminat nak taja, silakan. Saya alur-alurkan. Baik, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.